This call is now being recorded. وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب يسر لي وفهما مستقيما وهداية لسان. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أنا من نعرف أوامرك ونعرف وإلهام الملائكة المقربين وخروجنا من الظلمات وافتح علينا أبواب رحمتك وعلينا يا رب العالمين. رب اشرح لنا صدرنا ولساننا واحلل عقدة من لساننا. قال الشيخ المسلم تعالى نفعنا بما في الدارين. فاتوا kita ulang balik yang semalam. Dan sebenarnya pula yaqulullahu azza wa jalla wa izzati wa jalali la ukhriju 'abdan minad dunya wa uridu an arhamah hatta ufiyahu bi kulli khati'atin kana 'amilaha saqaman fi jasadihi aw musibatan fi ahlihi aw waladihi aw dhiqan fi ma'ishatihi aw iktaran fi rizqihi hatta uballigha minhu masakil adh-dharri fa in baki alaihi syai'un syaddadtu alaihi al-mauta hatta yalqani ka yawma waladathu ummah. Artinya berkata Allah Azza wa Jalla. Ini hadis kursi. Ini hadis kursi. Katanya, demi kemuliaanku dan kebesaranku, tiada aku keluarkan seorang hamba daripada dunia dan aku kehendak bahawa aku rahmatkan dia. Jadi sekiranya seorang hamba Allah Ta'ala yang mana Allah Ta'ala hendak merahmatkan dia, Allah Ta'ala nak bagi rahmat kepada dia, lepas tu Allah Ta'ala tidak mematikan dia. Jadi maksudnya seorang hamba yang Allah Ta'ala kehendak nak mematikan dia dalam keadaan dapat rahmat daripada Allah. Mati di dalam rahmat Allah. Dapat rahmat apabila sudah mati dia. Maka sekiranya kalau Allah Ta'ala nak mematikan seorang hamba-Nya, padahalnya seorang itu Allah Ta'ala kehendak nak merahmati kepada dia, katanya hingga aku tu Allah dah menyempurnakan dia dengan tiap-tiap kesalahan. Yang tiap-tiap kesalahan yang adalah ia kerjakan dia. Itu. Sempurnakan tiap-tiap kesalahan yang adalah ia kerjakan itu. Kerjakan kesalahan itu. Menyempurnakan akan kesakitan pada jasadnya. Satu. Jadi apabila seorang tu Allah Ta'ala nak mematikan dia di dalam keadaan dapat rahmat daripada Allah. Jadi mati dalam rahmat, Allah Ta'ala nak membagi rahmat kepada orang itu, maka dosa-dosanya Allah Ta'ala tak nak bagi mati dengan keadaan berdosa banyak. Allah Ta'ala tidak mengkehendakikan orang itu mati dalam keadaan banyak dosa, mati dalam keadaan berdosa, dalam keadaan banyak dosa.
maka Allah Ta'ala akan menghapuskan, nak sepenuhkan akan dosa yang dia buat pada masa hidupnya. Allah Ta'ala nak hapus, nak sepenuhkan akan sakitan pada jasad. Maksudnya, sekiranya orang ni dah takdir pada di sisi Allah Ta'ala, dah ditakdir oleh Allah Ta'ala, bahasanya dia ni akan mati di dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi dia ni orang yang berdosa. Orang yang berdosa, orang yang ada dosa, maka Allah Ta'ala apabila nak merahmat kepada dia, Allah Ta'ala akan kafarahkan dosa dia dengan secara bagi dia sakit. Bagi dia sakit. Maka sakit itulah akan menghapuskan dosanya. Atau bala yang mengenai pada ahlinya atau anaknya. Artinya Allah Ta'ala membalakan dekat-dekat dia nak mati tu, Allah Ta'ala datangkan bala timpa kepada anak dia, kepada isterinya, kepada keluarganya. Bagi kena bala dulu. Sebab bala ni pun boleh menkifaratkan dosa juga. Atau kepicikan pada hidupannya. Allah Ta'ala bagi jadi susah, jadi picik pada kehidupan, jadi hidup susah lah. Atau sempit pada rezekinya. Atau sikit rezeki dia tu jadi sempit. Maknanya fakir miskin lah. Hingga Allah Ta'ala buat begitu, hingga aku sampaikan daripada hamba akan segala seberat semut, zarri. Maka jikalau tinggal atasnya suatu nescaya aku maka jikalau jadi maknanya Allah Ta'ala buat begitu bala dan artinya mana-mana caralah untuk nak menghapuskan dosa. Sehingga ada kekal lagi sesuatu daripada dosa seberat semut, maka jikalau kekal tinggal, maknanya kekal baki atasnya suatu daripada dosa, nasihat aku persangatkan atasnya akan mati. Maka sekiranya kalau dosa tu ada lagi, sikit lagi, ada sebesar semut lagi, maka Allah Ta'ala akan memberatkan, jadi rasa bersangatan, jadi beratkan atasnya akan mati. Mati itu mati dalam keadaan berat. Hingga menjumpa ia akan daku. Pada hari akan daku seperti memperanakkan dia oleh ibunya. Sehingga dia tu mati berjumpa dengan Allah dalam keadaan dia tu semacam dia tu baru dilahir oleh ibunya. Maknanya tidak ada dosa. Sekiranya kalau orang ni Allah Ta'ala kehendak nak bagi rahmat kepada dia walaupun dia orang berdosa sekalipun, tetapi sekiranya kalau Allah Ta'ala kehendak nak menkifaratkan dosa dia, maka dekat-dekat dia nak mati itu Allah Ta'ala akan buat suatu perkara kepada dia yang Allah Ta'ala akan melakukan, beri berlaku pada dia akan suatu perkara yang mana suatu perkara tu boleh mengkafarahkan dosanya. Boleh menghapuskan dosanya. Maka macam-macam lah sebut di sini, setengah orang tu kata bagi sakit. Setengah orang tu ditipaikan bala pada keluarga dia atau pada anaknya. Artinya bagi sempit pada kepicikan pada hidupan atau kepicikan pada rezeki. Maka itulah. Kemudian sekiranya ada lagi, dosa dia tu masih ada lagi tapi tak nak banyak sangat dah lah. Maka Allah Ta'ala kalau dah sampai masa nak sampai ajal tapi dosa masih ada lagi tetapi tak berapa banyak, maka Allah Ta'ala bagi jadi mati kematian dia tu kematian yang sangat yang berat.
susah nak keluar roh. Itu pun menghapuskan dosa juga. Sehingga dia apabila roh dah keluar daripada badan dia, akhirat esok dia menghadap kepada Allah Ta'ala, keadaan dia tu suci bersih daripada dosa. Seperti kanak-kanak yang baru dilahir oleh bapa, oleh ibunya, tidak ada berdosa. Maknanya ini hadis menunjuk katanya setengah daripada cara-cara nak membersihkan, Allah Ta'ala nak basuhkan seorang daripada dosa dengan sebab dia harap pada dia tak taubat. Harap pada dia tak taubat, maka Allah Ta'ala nak mengkifaratkan dosa yang ada pada dia, nak menghapuskan dosa yang ada pada dia. Itulah caranya. Bagi kena bala, bagi sakit, belum nak mati, itu nak mengkifaratkan dosa dah. Lepas tu kebanyakan orang kitanya, belum nak sakit tu, belum nak mati tu, jatuh sakit. Kita jangan risau, jangan apalah. Setengah orang tu biasanya begitulah. Nak sakit, nak mati tu sakit dulu. Nak mati tu sakit dulu. Itu tahulah katanya, itu pembasuhan daripada Allah Ta'ala. Cara Allah Ta'ala nak menyucikan, nak kifaratkan dosa dia. Maka sekiranya sakit, dekat-dekat nak mati tu, dosa masih ada lagi. Maka Allah Ta'ala keluarkan roh dia dengan secara berat, dengan secara bersangatan. Untuk keluarkan roh dengan secara sangat, dengan secara berat tu, cara nak membasuhkan dia daripada dosa pula. Supaya katanya dia ni apabila dikeluarkan roh daripada jasad dia, hal keadaannya dalam keadaan suci bersih daripada dosa, seperti kanak-kanak yang baru dilahir oleh ibunya. Begitu. Jadi kita tahu sebab tu kalau ada sakit, ada seorang tu sakit belum nak mati, kita tahulah. Tahulah kata ni Allah nak mengkifaratkan dosa dia. Kata ulama, bermula ini bersalahan bagi Muslim yang tiada kasih akan dia oleh Allah Azza wa Jalla dengan kerana hadis yang satu lagi. Jadi hadis yang tersebut tu nisbah bagi orang yang Allah Ta'ala kanak nak bagi rahmat kepada dia. Sebab tu dia bagi sakit, bagi apa macam-macam. Dekat-dekat nak mati tu Allah Ta'ala bagi berlaku pada dia macam-macam. Untuk perbuatan kelakuan yang boleh mengkifaratkan dosa. Mati dalam berat. Sebab tu kita mati dalam keadaan berat. Tengok mata tu belalak mata masalah. Banyak tu mati mata belalak atau mata tak terpejam. Jangan ingat kata ini alamat kata dia jahat. Bukan. Boleh jadinya Allah Ta'ala tarikkan nyawa bagi malaikat Israel. Tarikkan nyawa dia, menyusahkan dia ketika dia dekat nak mati, gelepak. Dia nampak gelisah dia pada nak mati, dekat-dekat nak mati. Itu tahulah, itu walaupun berat sekalipun, boleh jadinya Allah Ta'ala nak mengkifaratkan dengan bersangatan mati. Dengan jadi berat nak mati, tengok dia nak mati tu, gelepar pusing sana, pusing sini, terkejar-kejar kaki. Itu kita biarlah. Boleh jadinya itu Allah Ta'ala nak mengkifaratkan dosa dia dengan secaranya. Sebab dah bagi sakit, tak habis lagi. Dah bagi sakit, tak habis lagi dosa dia. Sebab dosa dia tu banyak. Bagi sakit belum nak mati tu, dosa masih ada lagi, masih banyak lagi. Dosa masih ada lagi, masih banyak lagi. Maka untuk nak habiskan dosa tu, bagi beratlah sakit dia tu. Tu bagi beratlah kematian dia untuk nak habiskan dosa. Sebab tu kita jangan suka kata ini orang ni azab dah ni, kena azab dah ni dalam kubur. Tak boleh jadinya berat belum mati, berat ketika mati, ringan selepas pada tu. Boleh jadi setengah orang tu nak mati senang ya. Tak ada sakit, tak ada apa. Tidak sakit, belum mati dalam keadaan senang apa dia semua. Mati dengan secara senang, tidak ada berat ketika mati, ketika dia keluar roh. Belum mati tu tak ada sakit, tak ada bala, tak ada apa. Boleh jadi orang ni Allah Ta'ala tidak nak mengkifaratkan dosa dia.
Boleh jadi orang ni Allah Ta'ala tidak mengkandak akan kifaratkan dosanya. Jadi maknanya, cara yang disebut di dalam hadis tadi itu, cara Allah Ta'ala nak bagi rahmat kepada seorang selepas pada mati. Lalu tu dibalakan, diberatkan pada mati. Tetapi kalau orang Muslim yang Allah Ta'ala tidak kandak nak bagi rahmat kepada dia, macam mana? Sebalik dengan tadi. Sebab tu di sini katanya, kata ulama bermula ini, yang tersebut, bermula ini orang Muslim yang tersebut dalam hadis, Muslim yang disebut dalam hadis tu, bersalahan bagi Muslim yang tiada dikasih, yang tiada dirahmati, yang tiada dikasih, yang tiada dirahmati akan Muslim oleh Allah Ta'ala Azza wa Jalla, dengan kerana hadis. Hadis yang bawah ni. Yaqulullahu Azza wa Jalla wa izzati wa jalali la ukhriju la ukhriju la ukhriju la ukhriju 'abdan minad dunya uridu an u'adzibahu hatta ufiyahu bikulli hasanatin amilaha bukan amalaha, amilaha sihhatan fi jasadih wasi'atan. Waw tu wahrantaf atas pada sihatan. Waw tu wahrantaf atas pada sihatan. Wasi'atan fi rizkihi wa raghadan. Wahrantaf juga atas pada sihatan. Wa raghadan fi 'ainshih. Wa amnan fi sarbihi. Hatta uballigha minhu masakil al-dharri. Dharri masakil al-dharri. Fa in baqiya syai'un awantu alaihi al-mauta. Hatta yuqbadah. Hatta yuqbada ilayya titik ya, hatta yuqbada ilayya wa laysa lahu hasanatun wahidatun yattaki bihan nara yattaki biha an-nara. Sekali lagi saya ulang. Yaqulullahu azza wa jalla wa izzati wa jalali. Wa izzati, wa tu wa qasam, wa izzati wa jalali wa qasam. La ukhriju la ukhriju bukan la ukhrijah. La ukhriju 'abdan minad dunya uridu an u'adzibahu jumlah sifat bagi 'abdan. Hatta ufiyahu bikulli hasanatin amilaha sihhatan fi jasadihi wasi'atan fi rizkihi wa raghadan fi 'aishihi wa amnan fi sarbihi hatta uballigha minhu masakil adh-dharri.
fa in baqiya syai'un hawwantu 'alaihi al-mauta hatta yuqbada ilayya wa laysa lahu hasanatun wahidatun yattaki bihan nar. Ini sebalik dengan yang tadi. Artinya firman Allah Azza wa Jalla, ini hadis kursi. Demi kemuliaanku, ini sumpah, dan kebesaranku, tiada aku keluarkan seorang hamba daripada dunia yang menghendaki aku akan bahawa aku azabkan dia. Jadi sekiranya seorang hamba yang muslim, seorang manusia yang muslim, pada masa hidup dia ada buat jugalah amal kebajikan dia tu. Dia ada buat amal kebajikan, dosa pun dia ada buat, amal kebajikan, pahala pun ada. Jadi mudah nak cakapnya, orang ni pada masa hidup dunia ada dosa, ada pahala pada dia. Dosa dia ada buat, pahala pun dia ada buat. Macam tadi orang tu ada pahala, ada dosa juga. Orang ni pun ada pahala, ada dosa juga. Tetapi Allah Ta'ala nak muazabkan dia di akhirat nanti. Bukan yang orang yang tadi dalam hadis atas tadi, orang tu Allah Ta'ala nak merahmati, menikmati kepada dia. Tetapi orang ni, seorang Muslim, seorang mukmin yang ada dosa pun ada, pahala pun ada. Tetapi Allah Ta'ala nak mengazabkan dia di akhirat nanti. Maka macam mana Allah Ta'ala buat kepada dia? Hingga aku menyempurnakan dia, kan seorang hamba tadi dengan tiap-tiap kebajikan yang perbuat dia akan amalan. Allah Ta'ala sempurna, Allah Ta'ala membalas, Allah Ta'ala sempurna, Allah Ta'ala membalaskan dengan tiap-tiap kebajikan yang dia buat pada masa hidupnya. Sempurna membalas akan sehat pada jasad. Dekat-dekat nak mati semenjak tua, semenjak muda sampai tua, sampai ke mati, sehat badan dia, tak pernah sakit. Dan keluasan pada rezekinya, rezeki dia luas, rezeki murah, dan kesenangan pada kehidupannya, hidup dalam keadaan hidup yang senang, dan aman pada jamaahnya, duduk dalam masyarakat, duduk dalam aman. Jadi semua tu guna dengan pahala dia. Jadi Allah Ta'ala membelanjakan akan hamba, akan pahala yang ada pada dia tu, guna belum pada nak mati. Gunakan pahala yang dia buat untuk nak sihat badan dia. Jadi seolah kata duit ada, pahala tu duit lah seolah katanya. Allah Ta'ala buat belanjakan dengan duit dia tu, pahala seolah kata duit. Allah Ta'ala belanjakan dengan pahala dia tu, dengan duit yang ada pada dia tu, jadi dia sihat. Artinya bagi luah rezeki dan luah sihat, keluasan rezeki, kesenangan hidup, aman. Tapi benda tu dibayar dengan pahala. Dibayarkan dengan pahala. Maka apabila dekat nak mati, pahala dia tu masih ada lagi. Masa pahala dia tu masih ada lagi. Tengok. Hingga aku sampaikan daripadanya akan segala setimbang-timbang, seberat setimbang-timbang, seberat semut. Sehingga ada kebajikan pahala dia ada sikit saja. Ada lagi, tapi sikit saja. Maka jikalau tinggal suatu, nescaya aku mudahkan atasnya akan mati. Sekiranya kalau tinggalkan maka jikalau tinggalkan suatu, nescaya aku mudahkan atasnya akan mati. Allah Ta'ala bagi mudah pula pada mati. Bagi mudahkan mati, guna pahala yang ada sedikit saat itu pula. Maka apabila dia mati dengan keadaan mudah, senang, habis pahala dia. Jadi pahala yang dia buat masa muda tu, jadi dekat nak mati, Allah Ta'ala bagi senang, sehat, keluasan apa semua. Sekiranya kalau pahala dah habis,
Habis lah. Tapi sekiranya kalau pahala masih ada lagi, walaupun sekadar semut sekalipun, Allah Ta'ala nak gunakan, nak belanjakan pahala yang ada sedikit tadi, Allah Ta'ala bagi senang pada mati. Tapi senang mati itu dibayarkan dengan pahala. Apabila dia mati, pahala dah habis. Apabila pahala dah habis, dia dah cakap tadi, katanya, orang ni pahala ada, dosa ada. Tetapi pahala dia dah digunakan sementara dekat-dekat nak mati, sampai dia mati, habis pahala yang dia belanja. Maka dia mati dalam keadaan berdosa. Dosa tidak dihapus, hanya pahala tu habis. Hingga dikobatkan dia kepada aku. Padahal ia tiada baginya kebajikan. Pahala kebajikan tidak ada. Yang satu. Tak ada. Satu pun tidak ada. Tiada, padahal tiada baginya kebajikan, yakni pahala yang satu, ini satu pun tidak ada. Yang menahan ia, yang boleh menahan ia, ia kebajikan tu dengan dia, tak ada. Yang boleh yang menahan ia seorang hamba, boleh menahan dengan dia dengan kebajikan akan api neraka. Tak ada. Jadi, jadi ini orang yang Allah Ta'ala kehendak. Sebab tu, sebab itulah kita tak boleh nak buat pedoman keadaan seorang mati dalam keadaan mana, seorang tu mati belum nak mati dalam keadaan mana. Orang ni ahli syurga ni nak mati pun tak ada pernah sakit, mati-mati dengan mudah. Itu tak boleh kita nak kata. Boleh jadinya kalau kita katanya seorang ni dia mati dalam keadaan mewah hidupnya, murah rezeki, tak sakit pun tiba-tiba mati. Mati pun tak terkejut. Mati pun tak jadi berat. Jangan kita suka kata ahli syurga, jangan kita kata apa, tapi kita suka baiklah. Tapi boleh jadinya orang ni Allah Ta'ala belanjakan akan kesihatan dia pun semua tu dengan pahala kebajikan dia. Apabila mati, habis pahala. Mati dalam keadaan tak ada pahala, ada dosa. Boleh jadi begitu. Boleh jadi yang faham pada hadis tadi tu, dalam keadaan keberatan lah dia. Daripada belum pada mati sampai mati tu berat mati. Tapi ingat kata berat dia tu mengkifaratkan dosa. Hingga dia mati tidak ada dosa, tinggal ada pahala. Tu dalam keadaan. Tapi setengah orang tu mati senang sebab dia orang yang dia taubat. Dia ada dosa, dia taubat, ada dosa, dia taubat. Lepas tu mati dalam keadaan senang, maka dia mati dalam keadaan dosa, tinggal ada pahala. Ada juga begitu sebab amalan pahala dia tu banyak dan dia tak ada dosa. Itu macam-macam keadaan orang lah. Sebab tu alamat yang kita dapat sebelum mati tu tak boleh kita nak tahu. Tak boleh nak tahu. Cumanya kita suka baik kepada Allah. Gitu saja. Al-faslu tsalitsu fil alamati dallati ala wuqu'il mauti fi awqatin ma'lumatin 'indal hukama. Al-faslu tsalitsu fil alamati dallati ala wuqu'il mauti fi awqatin ma'lumatin 'indal hukama'i. Bermula fasal yang ketiga pada menyatakan segala alamat yang menunjukkan atas jatuh mati dalam beberapa waktu yang maklum pada hukama, yakni di sisi hukama. Hukama daripada ulama-ulama yang bijak-bijak
pada masa dulu biasanya daripada orang Yunan lah. Orang Yunan, orang Greek. Jadi nak menyatakan alamat, dia dekat-dekat. Jadi maksudnya beginilah. Ada 20 hari nak mati, timbul alamat ni. Ada 15 hari nak mati, timbul alamat ni. Ada 3 hari nak mati, dia akan timbul alamat ini. Maksudnya begitu. Jadi kalau orang pandai tengok tu, dia tengok, ni 20 hari lagi tu, boleh pesan pada keluarga lah. Tengok. Dalam masa 2-3 hari depan, jangan tinggal jauh lah dia ni. Maknanya, boleh jadi, mana tengok dengan alamat tu, dalam masa tertentu, dalam waktu yang tertentu, dia mati. Cumanya, tengok dengan alamat saja. Waalaikumsalam. Kita tengok dengan alamat saja. Alamat tu, begitulah. Tengok kita ni, tengok cuaca, tengok gelap, ada angin, ada pun alamat kata nak turun hujan, boleh jadi tak turun pun. Boleh jadi tak turun pun. Tapi tengok dengan alamat macam nak turun hujan. Tapi boleh jadi menyalahi. Sebab kita bukan tengok pada Lauh Mahfuz. Tengok dengan alamat saja. Cumanya boleh tahu untuk sekadar nak ambil beringat tu boleh lah. Tak boleh nak itu sangat dengan alamat. Tak 100% kan. Telah menyebut hukama orang-orang bijak akan beberapa alamat yang menunjukkan atas hampir mati. Ulama zaman dulu dia ada sebut beberapa tandaan yang menunjuk di atas hampir mati, dekat nak mati. Serta dengan ketentuan waktu, serta boleh menentukan masanya. Tengok orang ni 3 hari lagi mati kot. Begitu. Dan begitu. Dia tengok alamat, dia boleh tentu 10 hari lagi mati orang ni. Tapi dia kata tu bukan pandai-pandai pun. Tahu dengan alamat. Tahu dengan alamat. Macam kita tengok langit tu lah. Tengok ni, ni tak sampai setengah jam ni, hujan nak turun ni. Tengok cuaca macam ni. Ada ribut, ada angin kuat, ada gelap, ada kilap, ada apa. Tengok ni tak sampai setengah jam ni, hujan nak turun. Kita boleh tentu, tapi tahu dengan alamat. Tunggu, tak turun pun boleh jadi. Tapi kebanyakan turun lah. Kata, dan telah hamba ni ialah Syekh Ahmad pengarang kitab kita. Dan telah hamba lihat akan satu risalah pada demikian itu alamat yang menunjukkan atas hampir mati serta ketentuan waktu. Dengan bahasa Arab. Kitab tu suatu risalah, suatu kitab kecil dengan bahasa Arab, maka kasih hamba, suka hamba, berkenan, setuju untuk nak terjemahkan dengan bahasa Melayu. Bahasa Melayu yang Melayu. Ni kita baru kena. Kita puji bahasa kita. Bahasa Melayu yang Melayu. Supaya dapat manfaat dengan dia, dengan terjemah. Maka inilah demikian terjemah itu. Inilah permulaan. Itu terjemah daripada bahasa Arab. Inilah permulaan barang yang diterjemahkan dia daripada daripada segala kitab Iqra. Ini daripada segala kitab itu karangan itulah. Kitab bagi Iqra.
Tengok itu dia Iqra ni kalau bahasa Inggeris dia panggil apa dia? Hip, Hippo dia panggil Hippocrates. Hippocrates. Kalau pernah dengar, dia mana dalam ilmu perubatan, ilmu perubatan tu dialah sebagai orang pengasas. Hippocrates. Itu orang Arab panggil Iqra. Kalau tulis dalam itu dapatlah. Dia bahasa ni Hippocrates. Jadi kitab tu asalnya karangan bagi Iqra ni lah. Dengan bahasa Yunan, bahasa Greek. Lepas tu diterjemuh kepada bahasa Arab. Dan Syekh Ahmad kita ni terjemuh kepada kita di sini. Maka inilah permulaan barang yang diterjemuhkan dia daripada segala kitab Iqra. Iqra ni siapa? Alim, yang ni seorang yang alim, yang besar, orang yang alim. Tapi sebut alim di sini orang yang ada ilmu. Dia ni orang lahir belum pada zaman Islam lagi. Dia ni lahir sebelum pada masa Islam lagi. Tapi panggil alim ni memang orang ada ilmu panggil orang alim. Tetapi dia bukan ilmu syariat. Bukan alim fiqh, bukan macam alim macam Imam Syafi'i, ulama kita bukanlah. Dia ni seorang yang alim yang terkenal dengan ilmu perubatan. Seorang yang alim yang banyak ilmu di sebuah ilmu perubatan yang alim, tapi bukan alim ilmu syariat ni bukan. Bukan alim ilmu ulama bukan, tapi orang ada ilmu panggil orang alim. Ilmu mana-mana sekalipun dia belajar bahagian engineer masalah dapat kelulusan PhD, orang alim dia panggil. Pada midan tu orang ada kepandaian mana-mana midan panggil orang alim lah. Alim yang besar daripada ulama Yunan, daripada orang-orang alim, orang yang berilmu daripada Yunan, Greek. Dan hakim, orang bijak. Segala hukamat mereka itu ulama Yunan. Dan iaitulah risalah. Risalah yang kitab Iqra saat itu, risalah yang didapatkan dia di dalam kuburnya. Risalah tu didapatkan risalah itu di dalam kubur bagi Iqra tadi. Yang telah menghimpunkan dia daripada bahasa Yunan. Dan telah memindahkan dia daripada bahasa Yunan kepada bahasa Arab. Jadi dia kitab tu dapat dalam kubur dia. Katanya ceritanya dia
ibqarat ni apabila dia nak mati tu dia pesan dengan suatu suatu papan letak bersama dengan mayat dia. Lepas tu ditanam. Dia pesan ke orang tanam sekali dengan papan ini. Maka lama-kelamaan tu orang bongkarkan kubur dia, terdapat bahawa dia ada dalam kubur dia tu, bersama dia tu ada suatu kitab, suatu surat. Maka ditulis balik. Kemudian apabila datang agama Islam, maka selepas pada zaman sahabat tu Islam disebar. Banyak orang Yunan datang kepada tanah Arab. Lalu tu kitab dia tu dibawa kepada tanah Arab. Maka dipindahkan daripada bahasa Yunan kepada bahasa Arab oleh seorang daripada ulama yang amat bijak sana. Memindah maknanya salin bahasa lah, tukar bahasa daripada bahasa Yunan kepada bahasa Arab oleh seorang ulama, ni ulama kita. Seorang daripada ulama kita lah, ulama Islam lah, yang amat bijaksana, iaitu seorang ulama kitanya, iaitu Syekh Hunain bin Ishaq. Pada masa pemerintahan, pada masa Amirul Mukminin, pada masa pemerintahan Amirul Mukminin Ma'mun an Harun ar-Rasyid. Khalifah Muslimin. Ni lebih kurang zaman Imam Syafi'i, lebih kurang itulah. Yang mempunyai kerajaan di dalam negeri Baghdad. Jadi Harun ar-Rasyid, bapa dia, anak tu Ma'mun, dia lah pemerintah di dalam negeri Baghdad. Semua orang Islam di dalam perintahan dia. Berkata Syekh Unin yang tersebut itu, ni dalam kitab dia yang dia salin, yang dia pindah daripada bahasa Yunan kepada bahasa Arab. Dia katanya telah tersebut telah sampai telah sampai akan daku khabar bahwasanya tak kala hampir hadir ibqarat oleh wafatnya. Tak kala hampir hadir. Hampir hadir ni dekat nak mati lah. Oleh wafatnya, oleh mati, mengeluar ia akan satu luh, satu papan daripada gading gajah. Satu papan tu buat daripada gading gajah. Tersurat di dalamnya, di dalam papan gading gajah tu beberapa perceraian ini. Perceraian ini. Tersurat dalam papan tu beberapa perceraian ini. Saya tak faham tu apa makna perceraian tu. Iaitu 25 perceraian dan berwasiat. Jadi dia tulis dalam gading tu 25 perceraian dan berwasiat ia ibqarat bahawa dihantarkan, diletakkan luh itu di dalam kuburnya bersama-sama tubuhnya. Dia pesan katanya, tuliskan, simpankan pesan ke orang, katanya sekiranya kalau dia mati, ambil papan yang buat daripada gading gajah tadi, simpan bersama dengan jasad dia dalam kubur. Kemudian daripada matinya diperbuatlah, apabila dia mati, orang pun buat mengikut apa yang dipesan. Seperti yang demikian wasiatnya. Orang pun buat mengikut wasiatan dia. Kemudian daripada masa yang berlamaan, kemudian lalu masa lama kelamaan, dibongkarkan kuburnya itu, dibuka balik, digali, dibuka balik akan kuburnya itu. Maka didapatkan di dalamnya, dalam kubur tu akan luh itu, akan papan yang buat daripada gading gajah yang tulis 25 perkara tadi. Maka menyuruh Raja Rom bahawa dikeluarkan dia. Maka Raja Rom tu disuruh keluarkan dia akan papan tu. Lepas tu disalin tulis dalam kertas, dalam apalah. Jadi maknanya benda tu tersebar. Tersebar apabila datang masa Islam.
orang Yunan mulai masuk ke negeri Islam, maka dibawa bersama dengan dibawa akan kitab tu bersama juga terdapat kepada orang Islam, tu dapat diterjemahkan. Jadi 25 tu katanya bermula perceraian. Saya tak tahu tu apa maknanya. Yang pertama, apabila didapatkan pada muka orang yang sakit itu bengkok. Bengkok. Yang tiada baginya sebab. Bengkok kot. Bengkak. Bengkok. Ada cari bahasa Arab tu tak jumpa. Nak baca bengkok kot. Bengkok tu jadi sengit tu kan. Kan mana bengkok. Tak tahu tu nak itu. Bengkok kan. Gitulah dulu, nanti sekali lagi. Apabila dapat pada muka orang itu sakit, orang sakit itu, sekiranya kalau orang tu orang yang sakit, dia jatuh sakit, tiba-tibanya ada bengkok. Baba syarah dulu bengkak. Yang tiada baginya sebab. Tak tahu sebab apa. Baba syarah dulu bengkak. Dan adalah tangannya yang kiri terhantar atas dadanya. Ya, saya minta masa sekejap. Tengok bahasa Arab sekejap. Kalau dapat. Bukan bengkok kot. Kat mana bengkok kot. Bengkok tu mana jadi tembun. Jadi besar. Ya. Dia letak tangan dia kiri. Lupa nak tengok. Lupa nak rajak balik bahasa Arab.
Tak dapat. Nampaknya bengkok. Apabila didapatkan pada muka orang yang sakit itu bengkok yang tiada baginya sebab, mana tak tahu punca jadi bengkok tu tak tahu sebab. Dan adalah tangannya yang kiri terhantar terletak di dadanya. Terhantar atas dadanya. Dan adalah tangannya yang kiri terhantar atas dadanya. Terletak atas dada. Kiri letak atas dada. Muka jadi bengkok. Tapi dia sakitlah. Maka ketahui olehmu sekiranya kalau tengok jadi begitu pada seorang yang sakit. Maka ketahui olehmu bahawasanya lagi akan mati ia. Itu tandaan. Lagi akan mati ia hingga kepada 13 hari. 13 hari lagi. Istimewa pula, lebih-lebih lagi pula apabila adalah permulaan sakitnya itu bermain-main tangannya itu dengan hidungnya. Sekiranya lebih-lebih lagi pula ketika awal-awal dia sakit tu dia suka mainkan tangannya dengan hidung. Kejap pegang hidung dia. Jadi tangan kanan dia tu bermain dengan tangan dia akan hidung pada awal-awal dia sakit. Lepas tu banyak-banyak hari dia sakit tengok muka jadi bengkak. Tangan dia suka letak di atas tangan kanan, tangan kiri dia letak atas dada. Tu dia katanya lagi akan mati ia hingga kepada 13 hari. Wallahu'alam. Itu alamat ya. Dan pencerahan yang kedua, apabila ada pada dua lutut orang yang sakit itu bengkok. Tu nampaknya bengkok. Apabila ada pada dua lutut orang sakit itu bengkok, jadi besar naik. Bengkok yang bersangatan, bengkok sangat. Maka ketahui olehmu bahawasanya lagi akan mati ia hingga kepada 13 hari. Kena tunggulah. Masa 13 hari dia mati. Istimewa lebih-lebih lagi pula apabila adalah permulaan sakitnya itu berpeluh akan sebagai berpeluh. Mana? Peluh sangat. Akan sebagai berpeluh yang banyak. Lebih-lebih laginya ini orang tepi dia tu kena perhatilah. Awal-awal dia sakit tu dia sangat berpeluh. Lepas tu lama-lama tengok lutut jadi bengkak. Dalam masa 13 hari katanya. 3 hari bang. 3 hari. 3 hari. 3 hari ya. Bahwasanya lagi akan mati ia hingga kepada 3 hari. Ya. Sana. Dan pencerahan yang ketiga apabila ada atas tengkuk leher. Orang yang sakit itu butir. Ada jadi biji-biji. Yang kecil. Tak besar, kecil. Seperti rupa pijat. Pijat tu kenal kan? Dia benda ni dia duduk kat tilam, kat batal, kat hamparan pada masa dulu, kat tikai pada masa dulu. Orang dulu ada. Lepas tu dia gigit. Malam kalau tidur gigit isap darah. Kat kita ni tak ada. Tapi masa saya kat Mesir tu masih banyak lagi.
pijak tu ada lagi. Jadi butir itu yang kecil seperti rupa pijak-pijak. Maka ketahui olehmu bahwasanya lagi akan mati hingga kepada 52 hari. Jauh lagi ya. Tapi 52 hari itu daripada hari sakit. Bukan daripada timbul alamat. Maknanya mulai pada sakit hari bilang sampai 52. Dan alamat yang demikian itu bahwasanya dahaga, tu alamat dianya, dahaga ia akan ajir akan sebagai dahaga. Dia dahaga sangat. Wallahu a'lam. Dan perceraian yang keempat apabila ada atas lidahnya butir. Jadi butir, iaitu dinamakan dia dzubabul kalbi. Bahasa Arab tu dia panggil begitu. Iaitu butir tu. Jadi menecuh naik. Butir yang dinamakan dzubabul kalbi. Yang ni lalat anjing. Lalat anjing ni dia lalat yang kalau orang ada bela lembu tu dia pernah tengok. Dia akan hinggap pada lembu, dia isap darah lembu. Ya kot. Bagi laluan azan je.
Uh, dan perceraian yang keempat apabila ada atas lidahnya butir, iaitu dinamakan dzubabul kalbi. Jadi butir itu panggilan dalam istilah dianya panggilnya begitu. Dzubab tu mana lalat, kalbi itu anjing. Dan iaitu yang tadi tu, butir yang dinamakan dzubabul kalbi, biji yang menyerupai biji, tapi panggilannya dzubabul kalbi. Tapi rupa dia macam lain. Iaitu butir yang dinamakan dengan nama dzubabul kalbi, yang menyerupai biji yang menyerupai biji jarak bermu. Pokok jarak kenal kan? Tapi jarak bermu dia kecil sikit. Nak merah-merah ni. Dia jarak ni, ikut saya tahulah ada 3 jenis. Yang hijau, pun ada. Biasanya kalau orang dulu dia cocok untuk nak buat pagar, atau nak tanda nak tanda tempat setara tanah, guna jarak ni lah. Tapi jarak hijau biasanya. Tapi ni dia kata biji jarak bermu, maka ketahui olehmu bahwasanya mati ia pada harinya itulah. Hari itu juga yang mati. Hari yang timbul butir tadi, hari itu juga yang mati. Dan alamat yang demikian itu bahwasanya ingin, tanda kata ada biji itu, ada butir itu pada dia, ingin ia, dan alamat yang demikian itu bahwasa ingin ia pada permulaan sakit. Pada permulaan sakit tu dia ingin apa? Akan segala perkara yang panas. Jadi tanda dianya pada permulaan dia sakit tu, dia ingin nak makan lah. Ingin segala perkara yang panas pada tabiat. Panas tabiat. Panas tabiat ni jenis. Dia benda panas. Dia makanan kita ni ada sejuk, ada panas kan. Panas tabiat. Seperti buah tebikai. Itu sejuk. Apa lagi? Kalau durian, panas. Kalau apa dia lagi? Jenis-jenis buah. Kalau buah mata kucing, itu panas. Begitulah. Kalau jenis laksa, itu sejuk. Tak, itu dipanggil panas pada tabiat. Kalau oren tu panas. Wallahu a'lam. Satu lagi Dan perceraian yang 5 apabila didapatkan atas setengah daripada segala anak jari orang sakit. Setengah mana bukan semua. Atas setengah daripada segala anak jari orang sakit itu biji yang hitam. Qadar besar biji kacang.
Lebih kurang tu ya. Kacang pul. Ha. Atau ada atas keningnya, tidak pun di kening, atas pada kening, tidak pun pada jari. Ada biji yang hitam lebih kurang besar kacang pul, biji kacang pul. Maka ketahui olehmu bahwasanya lagi akan mati ia pada 2 hari daripada hari sakitnya. Dan tanda demikian itu bahwasanya permulaan sakitnya bertutur ia dengan tiada ketahuan. Awal-awal dia cakap, dia sakit tu, dia bercakap tak tahu dia cakap apa. Cakap macam tak berketahuan, tak tahu kata apa dia bercakap. Sekali katanya, saya nak balik rumah, padahal dia dah rumah. Sudah makan, saya nak makan. Ada-ada dia cakap katanya, buat balik saya. Padahal dia duduk dalam rumah dia dah. Jadi cakap tu dengan tidak berketahuan. Ikut rasa nak cakap, tak tahu kata apa. Begitu dah. Maka kita sakat itulah dulu. InsyaAllah dipanjangkan umur kita dapat sambung lagi. Sekiranya dipanjangkan umur kita dapat sambung lagi. Saya enggak dapat khatamah kitab ni. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil